Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama menyambung pengajian di dalam ilmu tauhid berpandukan kepada kitab Risalatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Yahya dan Syekh Umar Yusuf radhiyallahu taala anhuma. Wa nafa'ana bi 'ulumihima wa ja'alana minal mukhlisin li qira'atih. Dari sampai pada muka surat 31. Perenggan yang terakhir sekali. Di bawah sekali itu ada dua baris. Sesungguhnya ada qala al-mu'allifani rahimahumullah. Sesungguhnya ada perkataan di dalam Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah. Maka perkataan itu hendaklah kita i'tiqadkan sabit secara yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci daripada berjisim dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala juga. Demikian inilah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat dan orang yang mengikut sahabat dan orang yang mengikut bagi orang yang mengikut sahabat. Maksudnya demikian inilah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat dan orang yang mengikut sahabat at-tabi'in dan orang yang mengikut sahabat tabi'ut tabi'in yang dinamakan sebagai ulama mutaqaddimin. Tetapi ulama mutaakhirin telah berkata, adalah perkataan yang tersebut di dalam Quran dan hadis mengatakan muka dan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ialah yang dikehendaki dengan muka itu ialah zat dan yang dikehendaki dengan tangan itu ialah kudrat. Demikian lagi tiap-tiap perkataan yang seumpama itu ditakwil, ditanggungkan dengan perkara yang munasabah daripada segala sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara i'tiqad ini yang lebih sentosa ialah i'tiqad ulama mutaqaddimin. Jadi sampai di situ habislah perbahasan sifat yang kelima, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi semasa kita membincangkan tentang sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kita menafikan segala bentuk persamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang baharu. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, tiba-tiba kita mendapati ayat ataupun hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai muka, tangan, kaki, mata dan sebagainya. Dan kita telah mempelajari bahawa Allah Subhanahu wa taala semestinya tidak sama dengan makhluk. Tetapi ada ayat-ayat Al-Quran yang seolah-olahnya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi bagaimanakah cara kita memahami ayat tersebut? Itu yang nak dibincangkan oleh penulis sekarang. Jadi penulis berkata, sesungguhnya ada perkataan di dalam Al-Quran, muka surat 31 bawah tu. Sesungguhnya ada perkataan di dalam Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah.
Jadi sebagai muqaddimah, ulama radhiyallahu ta'ala anhum memberitahu bahawa ayat Al-Quran ini secara umumnya dibahagikan kepada dua yang berlawanan. Satu dia panggil Al-Muhkam. Jadi ayat yang muhkam ni ialah ayat yang amat jelas. Ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak menerima apa-apa tafsiran lain. Ayat tersebut amat jelas dari segi maknanya. Seperti Qul huwallahu ahad. Itu dipanggil ayat yang muhkam. Ayat yang maknanya amat jelas, menunjuk kepada satu makna dengan dilalah qat'iyah. Maksudnya kita memahami Allah Subhanahu wa taala esa, pemahaman tersebut pasti. Pemahaman tersebut dipanggil pemahaman yang putus, yang muktamad di dalam diri kita bahawa Allah Subhanahu wa taala esa. Itu dipanggil ayat yang muhkam. Peringkat tertib ayat Al-Quran yang paling tinggi, yang paling jelas maknanya. Jadi di bawah muhkam tu dia ada Al-Mufassar, An-Nas, Al-Zahir. Itu tingkat-tingkat ayat-ayat Al-Quran yang maknanya jelas. Daripada keempat peringkat tadi, yang paling jelas ialah Al-Muhkam. Di bawahnya Al-Mufassar, di bawahnya An-Nas, di bawahnya Al-Zahir. Jadi ayat yang paling jelas dipanggil Al-Muhkam. Jadi dalam masa yang sama, ada juga ayat di dalam Al-Quran yang sangat samar, yang sangat tidak jelas. Ayat tersebut dipanggil Al-Mutasyabih. Jadi kita fahamlah dua kumpulan ayat Quran yang berlawan. Ayat Quran yang paling jelas dipanggil sebagai Al-Muhkam. Wallazi anzala alaikum ayatun muhkamat. Ayat-ayat Al-Quran yang amat jelas. Muhkam ni diterjemahkan sebagai teguh, tapi teguh di situ maknanya amat jelas, kuat. Hunna ummul kitab. Itulah ayat yang menjadi keseluruhan ayat Quran. Sebahagian besar daripada ayat Quran ialah ayat-ayat yang muhkam. Jadi lawan kepada ayat-ayat yang muhkam ialah ayat yang mutasyabih, ayat yang kesamaran. Jadi ulama berkata ayat yang mutasyabih tidak wujud di dalam permasalahan fiqh. Maknanya bila kita membincang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum taklifi, yang berkaitan dengan perintah, larangan, ibadat, haji, ibadat, apalagi muamalat, jinayat dan sebagainya, ulama berkata ayat-ayat mutasyabih tidak wujud dalam perbahasan hukum-hukum taklifi. Maksudnya tiada ayat-ayat solat yang dipanggil mutasyabih, tak ada. Ataupun tiada ayat di dalam puasa yang dipanggil mutasyabih, tak ada. Tapi ulama berkata ayat mutasyabih ataupun ayat yang amat samar ni wujud di dalam beberapa permasalahan yang lain. Antaranya huruf-huruf di awal surah, seperti alif lam mim, seperti nun, qaf dan sebagainya. Ulama berkata itu ialah ayat-ayat yang dipanggil mutasyabih. Mutasyabih yang amat samar. Dan ulama berkata kesamaran tersebut sehingga manusia tadi tidak boleh sampai kepada makna yang dikehendaki, melainkan Allah saja yang mengetahui. Itu sebahagian daripada mutasyabih seperti ayat-ayat di awal surah. Jadi contoh ayat mutasyabih yang lain ialah ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang menceritakan tangan Allah, seperti ayat yang menceritakan tentang muka, kaki dan sebagainya turun, datang. Itu ulama kata ayat-ayat mutasyabih. Jadi pertama sekali kita kena faham bahawa keseluruhan ayat Al-Quran secara umumnya dibahagikan kepada dua. Pertama dipanggil ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas seperti ayat faraid dan sebagainya. Dan terdapat juga ayat yang mutasyabih, ayat yang tidak jelas maknanya. Jadi ayat mutasyabih ni tidak wujud pada permasalahan muamalat, ibadat, jinayah. Bahkan ulama memberitahu ayat yang mutasyabih ni wujud pada masalah ketuhanan. Jadi sekarang ni apabila ada ayat mutasyabih, ayat yang tidak jelas, ayat yang maknanya tidak zahir, seperti alif lam mim dan sebagainya, sesetengah ayat mutasyabih tersebut tidak dapat dikaji oleh manusia, seperti qaf, nun dan sebagainya. Itu diserahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi setengah daripada ayat mutasyabih tersebut ditakwil. Jadi sekarang nak dibincangkan sekarang ialah permasalahan takwil. Apakah yang dimaksudkan dengan takwil? Apakah syarat-syarat takwil tersebut dan apakah maknanya? Jadi sekarang apabila kita mempelajari ilmu tauhid, kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan mana-mana makhluk. I'tiqad tersebut kita pandukan kepada nas yang muhkam, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Tiada sesuatu pun yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Itu ialah nas yang muhkam, nas yang amat jelas maknanya, menafikan persamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi apabila kita bertembung dengan ayat yang mutasyabih seperti waja'a rabbuka, datang Tuhan kamu, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maka ulama berkata apabila Allah menyatakan satu ayat iaitu laisa kamitslihi syai'un, tiada satu apa pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberitahu tangan Allah di atas tangan mereka. Allah memberitahu datang Allah Subhanahu wa taala, turun Allah Subhanahu wa taala, duduk Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Maka ulama berkata kita sekarang ni mempunyai dua nas. Pertama dipanggil nas yang muhkam, yang amat jelas. Tiba-tiba kita ada satu lagi nas yang berlawanan. Jadi apabila Allah berkata dia tidak sama dengan mana-mana makhluk, tiba-tiba dalam ayat yang lain Allah kata dia mempunyai tangan dan makhluk mempunyai tangan. Allah mempunyai muka dan makhluk mempunyai muka. Maka ulama berkata yang manakah ayat yang nak dijadikan panduan? Maka ulama berkata ayat yang nak dijadikan panduan ialah ayat yang muhkam, iaitu ayat yang amat jelas. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan mana-mana makhluk. Jadi sekarang kita ada ayat yang sama, ayat yang menceritakan tentang muka, tangan, duduk, turun dan sebagainya. Maka ulama berkata ayat ini tidak boleh difahami secara zahir. Kalau kita baca tangan Allah di atas tangan mereka, tak boleh kita memahami tangan seperti tangan manusia, berjisim, berisi padu dan sebagainya. Apabila Allah kata datang, maka mustahil datang tersebut seperti datangnya manusia, berjasad, berpindah ke sana ke sini. Ataupun Allah kata wajah, mustahil seperti wajah manusia, ada hidung, ada mata, bulat dan sebagainya. Ulama berkata makna zahir tidak boleh dipakai. Kerana sekiranya kita berpegang dengan makna zahir, maka kita akan menjadikan dua ayat ini berlawanan. Maksudnya Allah berkata tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita beriktikad Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan, mempunyai muka. Maka ulama berkata awak telah menjadikan kedua-dua nas Al-Quran ini berlawanan. Jadi ulama berkata percakapan manusia apabila dia bercakap, dia menyatakan dua ayat yang seolah-olahnya berlawanan, maka kita berusaha mencari penyelesaian. Kita berusaha supaya mentafsirkan ayat pertama agar tidak berlawan dengan ayat kedua. Sebab kita kata manusia yang membuat ayat berlawanan ni dia panggil orang gila. Zaid datang, lepas tu kita kata Zaid tidak datang. Dalam masa yang sama, kalau kita kata orang yang normal, waras fikirannya, dia takkan buat ayat yang berlawanan di dalam satu masa. Zaid datang, lepas tu tiba-tiba dia kata Zaid tidak datang, berlawanan. Maka dia kata ini bukan percakapan manusia yang sehat. Jadi kalau kita dengar dia kata Zaid datang, lepas tu dia kata Zaid tidak datang, kita mesti mentakwil. Maksud kita mesti mencari jalan apakah makna sebenar agar dua ayat ini tidak berlawan. Jadi kita katalah Zaid datang pada waktu siang, Zaid tidak datang pada waktu malam. Itu cara agar percakapan manusia ni tidak dibatalkan, supaya kedua-dua ni kita boleh gunakan. Sebab kita kata manusia berakal membuat dua ayat yang berlawan dalam satu masa dipanggil gila, ataupun tidak sehat, ataupun tidak waras. Jadi ulama kata apabila Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang Allah menyatakan la ya'tihil batil, Al-Quran tersebut tiada kebatilan di dalamnya, maka ulama berkata mustahil ada dua ayat yang berlawan. Mula-mula Allah kata tidak sama dengan makhluk, tiba-tiba Allah kata sama seperti makhluk, ada tangan, ada kaki, ada muka dan sebagainya. Maka ulama kata mustahil dua ayat ni berlawan. Sekiranya manusia bercakap dengan dua ayat yang berlawanan, kita akan nafikan berlawan tersebut.
kita akan kata awak sebenarnya tak faham. Dia sebenarnya maknanya macam ni. Tujuan dia ialah begini. Kita akan cuba mentafsirkan ayat manusia tersebut agar tidak berlawan. Mengapakah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dua ayat, satu jelas, satu samar, takkan kita boleh mengatakan Allah menyatakan dua ayat yang berlawan. Jadi ulama berkata, apa saja ayat yang menceritakan tentang jasad, muka, tangan, kaki, sebagainya, ulama berkata zahir makna tidak boleh digunakan. Wajah tak boleh difaham dengan wajah seperti manusia. Tangan tidak boleh difaham dengan apa saja tangan seperti makhluk. Kaki tidak boleh difaham dengan apa saja kaki. Datang tak boleh difaham dengan apa saja pemahaman yang sama dengan makhluk. Kerana sekiranya kita memahami ayat-ayat tersebut dengan pemahaman yang sama dengan makhluk, maka kita akan menjadikan ayat Al-Quran berlawan antara satu sama lain. Dan menjadikan ayat Al-Quran berlawan antara satu sama lain ialah perkara yang mustahil, perkara yang menafikan ilmu yang sempurna. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan ilmu. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan jahil. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dan tiba-tiba di dalamnya ada ayat yang berlawan-lawan. Jadi ulama berkata, kita ada nas yang muhkam, laisa kamitslihi syai'un, tiada satu apa pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita ada banyak nas-nas daripada Al-Quran dan hadis yang berlawan dengan laisa kamitslihi syai'un. Jadi ulama berkata, apabila berlawan, nas-nas ni berlawan, maka kita kata zahir nas yang bertentangan ni tidak boleh digunakan. Tangan jangan difaham dengan tangan makhluk kerana dia akan berlawan dengan laisa kamitslihi syai'un. Duduk di atas arash jangan difahami dengan makna duduk kerana dia akan berlawan dengan nas laisa kamitslihi syai'un. Tujuan kita menafikan makna zahir tu agar kita tidak mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran lalu terdapat ayat-ayat yang berlawan di dalam Al-Quran. Kerana menurunkan ayat-ayat yang berlawan di dalam Al-Quran dipanggil sebagai kebatilan, dan Allah Subhanahu Wa Taala menafikan sifat al-batil daripada Al-Quran. Jadi sekarang kita faham bahawa terdapat dua bentuk ayat di dalam Al-Quran. Pertama dipanggil sebagai muhkam, hunna ummul kitab. Inilah ayat yang sebagian besar wujud di dalam Al-Quran. Dan wujud satu ayat yang lain dipanggil al-mutasyabihat, ayat yang amat samar maknanya. Jadi ulama berkata ayat mutasyabihat tidak boleh difahami secara zahir, tak boleh difahami secara terus menerus kerana dia akan berlawan dengan laisa kamitslihi syai'un. Jadi sekarang ni apabila ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh difahami secara zahir, tidak boleh difahami secara terus menerus, maka apakah pendirian kita terhadap ayat-ayat tersebut? Bila kita membaca yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, apakah pendirian kita dan pemahaman kita terhadap ayat tadi? Jadi sekiranya kita kembali ke zaman silam, maksudnya di awal zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di awal zaman tabi'in, di awal zaman tabi'in, manusia di zaman itu mereka memikirkan benda-benda yang penting. Mereka memikirkan tentang jihad, bagaimana nak mengembangkan agama Islam, bagaimana nak menyeru manusia kepada agama Islam. Jadi mereka tidak memikirkan ayat yang samar-samar ni. Kerana itu bukan kerja mereka. Kerja mereka ialah berusaha pagi, petang, siang dan malam menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di zaman itu wujud juga manusia-manusia yang sesat. Kan di zaman tabi'in, di zaman tabi'in wujud kumpulan-kumpulan yang sesat seperti Mu'tazilah, Al-Mujassimah, Al-Jahmiyah, Karramiyah dan sebagainya. Dari keseluruhan ulama di 300 tahun yang pertama, mereka tidak bercakap tentang ayat-ayat ini. Mereka tidak menyentuh tentang ayat-ayat yadullahi fawqa aydihim, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, kerana mereka tadi menumpukan perhatian mereka kepada perkara-perkara yang penting. Macam mana nak menyusun permasalahan solat agar dapat difahami oleh manusia? Bagaimana nak menyusun permasalahan tauhid agar dapat difahami oleh manusia? Jadi mereka sebahagian besar daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah di 300 tahun yang pertama, mereka tidak menyentuh tentang ayat-ayat mutasyabihat. Sekiranya ditanya pun mereka kata makna zahir tidak boleh difahami. Makna zahir bukan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ilmunya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil as-salaf. Mereka berkata makna zahir, berjasad, berjari, berhidung,
berhidung, bermuka, itu semua mustahil, tidak dikehendaki daripada mana-mana ayat ini. Lepas tu bila kita tanya dia, apa makna yang Allah nak? Mereka kata, itu bukan kerja saya dan bukan kerja awak. Kan? Awak tak fikir tu, kita serahkan ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kita kena faham, akidah tersebut dipegang oleh sebahagian besar ulama salaf kerana tiada keperluan di zaman mereka, kerana iman manusia pada ketika itu sangat kuat. Jadi hampir 99% ataupun 98% ulama yang hidup di 300 tahun yang pertama, mereka tidak menyentuh tentang makna bagi ayat-ayat ini. Maksudnya mereka kata Allah menyatakan tentang duduk, turun dan sebagainya. Mereka berkata ini ayat yang tidak boleh kita fahami. Ini ayat yang zahir semestinya tidak dikehendaki. Persamaan dengan mana-mana makhluk semestinya tidak dikehendaki. Tetapi dia kata makna yang Allah kehendaki itu Allah saja yang tahu. Tapi sekarang ni kita kena faham, di zaman 300 tahun yang pertama muncul juga manusia-manusia yang sesat. Maksudnya terdapat juga manusia-manusia yang membawa akidah yang salah. Jadi sebagaimana saya beritahu tadi, 98% daripada ulama salaf mereka tidak memikirkan tentang makna ayat ini. Kerana mereka kata akidah umat Islam masih selamat. Umat Islam mempunyai iman yang kuat. Jadi mereka kata tak perlu untuk mensyarahkan ayat-ayat sebegini. Biarkan ayat itu begitu saja. Kita baca dan kita beriman Allah tidak sama dengan mana-mana makhluk, tetapi makna yang dikehendaki itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena faham, di zaman sahabat, di zaman tabi'in dan di zaman tabi'in ada ulama-ulama mereka yang berlawan ataupun yang bertentang dengan kumpulan-kumpulan yang salah. Jadi ulama seperti ini mereka terpaksa menjawab. Maksudnya sebahagian daripada ulama yang hidup di 300 tahun yang pertama, mereka tidak mengambil pendirian untuk diam, tak bercakap, ini serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bercakap, bahkan mereka mensyarahkan ayat-ayat tersebut kerana keperluan penerangan bagi manusia yang membawa akidah yang salah di zaman mereka. Jadi ulama-ulama membawa contoh seperti perkara yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Maksudnya Imam Baihaqi meriwayatkan daripada Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, dia mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi kita kena faham Imam Ahmad bin Hanbal dia salah seorang daripada salaf, dan Imam Ahmad bin Hanbal dia sentiasa bertentangan, dia sentiasa berlawan dengan kumpulan-kumpulan yang sesat. Jadi oleh sebab itu dia terpaksa menerangkan. Jadi Imam Ahmad berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa rabbuka, datang Tuhan kamu. Jadi Imam Ahmad berkata makna zahir datang tidak boleh difahami. Mustahil Allah tadi berjasad datang, pergi dan balik sebagainya, itu mustahil. Jadi dia kata makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ialah jaa sawabuhu, datang pahala Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat-malaikat yang membawa kitab-kitab yang menulis pahala-pahala manusia, bersaf-saf kepada manusia tersebut. Ini takwil daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang ulama salaf. Jadi kita kena faham yang keseluruhan ulama salaf tadi tidak mentakwil ataupun tidak mensyarahkan ayat-ayat ini bukan kerana mereka tak tahu, tetapi kerana keperluan di masa itu tiada. Kan iman manusia amat kuat, mereka mementingkan perkara-perkara yang utama, berjihad, mengembangkan agama, beribadat dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama ada beberapa ulama yang lain yang kerjanya ialah menyelamatkan manusia daripada kesesatan akidah, seperti Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad dia kata apabila Allah berfirman wa jaa rabbuka, dia yang merupakan salah seorang daripada ulama salaf, dia tidak diam. Dia tak kata jaa rabbuka makna datang mustahil, zahir tidak dikehendaki. Lepas tu dia tak kata serahlah makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad sendiri radhiyallahu ta'ala anhu dia mentakwil dan dia berkata jaa rabbuka, yang dikehendaki daripada jaa rabbuka ialah datang pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul dalam riwayat yang lain
Imam Ibn Jarir At-Tabari radhiyallahu taala anhu, dia mentakwil lafaz aid yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Maksudnya, dan langit kami bina dengan tangan, dan sesungguhnya kami sentiasa meluaskan langit tersebut. Jadi Imam Ibn Jarir At-Tabari mentafsirkan tangan tersebut dengan al-quwwah, kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dan antara imam yang lain yang mentafsir tangan Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat ataupun dengan kekuatan ialah Imam Mujahid, Imam Qatadah, Imam Mansur, Ibn Zaid, Ibn Sufyan dan sebagainya radhiyallahu taala anhum. Jadi sekarang ni beberapa kesimpulan yang penting ialah, di mana-mana buku pun apabila kita baca, apabila terdapat ayat-ayat yang samar, maka buku tu akan beritahu sebahagian besar ulama salaf tidak mencarahkan, ataupun ulama salaf tidak memberikan makna secara khusus bagi setiap ayat-ayat tersebut. Lepas tu dia kata yang mensyarahkan makna tersebut ialah ulama khalaf. Maksudnya ulama yang datang selepas 300 tahun hijrah. Jadi kita kena faham percakapan tersebut secara umum. Maknanya sebahagian besar daripada ulama salaf yang hidup di 300 tahun yang pertama, ulama salaf tersebut tidak mensyarahkan kerana tiada keperluan. Tetapi sebahagian daripada mereka, imam-imam yang besar yang mengajar manusia, yang sentiasa berdebat dengan kumpulan yang salah, mereka mentakwilkan. Maksudnya mereka memberitahu makna yang sesuai dengan ayat tersebut, dan pentafsiran tersebut dipanggil sebagai takwil. Jadi kita kena faham bahawa aktiviti mentakwil, aktiviti memalingkan ayat daripada makna zahir kepada makna yang sesuai, aktiviti ini dipanggil sebagai takwil. Dilaksanakan oleh ulama-ulama salaf sendiri seperti Imam Ahmad, Ibn Jarir Tabari, Qatadah, Mujahid dan sebagainya. Cuma di mana-mana buku seperti yang kita baca sekarang ni lah, dalam buku kita ni, kita tengok muka surat tu, muka surat 32 tu, baris yang ke-6 tu. Demikian inilah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat. Jadi perkataan sekalian tu bukan maknanya semua. Sekalian tu maknanya sebahagian besar. Sebahagian besar sahabat, sebahagian besar tabi'in, dan sebahagian besar tabi'un tabi'in yang dipanggil sebagai ulama mutaqaddimin ataupun dipanggil sebagai ulama salaf. Jadi sekarang ni kita kena faham bahawa ayat Al-Quran dibahagikan kepada dua. Pertama dipanggil sebagai muhkam, dan kedua dipanggil sebagai mutasyabih. Ayat mutasyabih ni tidak boleh difahami secara zahir, kerana sekiranya difahami secara zahir, dia akan menjadikan ayat Quran saling lawan berlawan. Okey, bila tak boleh difahami secara zahir, apakah makna yang dikehendaki? Maka ulama berkata, seramai daripada ulama salaf tidak menterjemahkan makna, tidak menterjemahkan, tidak mensyarah, tidak memperincikan. Itu dipanggil sebagai at-tafwid. At-tafwid maknanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka kata ini hak Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada keperluan pun aku nak syarahkan. Jadi aktiviti tersebut dipanggil sebagai tafwid. Tapi sebahagian daripada ulama salaf sendiri seperti Imam Ahmad, Qatadah dan sebagainya, mereka mensyarahkan kerana keperluan berhujah dengan kumpulan sesat, keperluan untuk bersyarah kepada manusia, keperluan untuk memberitahu kepada sekumpulan manusia agar akidah mereka tidak salah. Jadi 90% ataupun 98% daripada ulama salaf tidak mensyarahkan, mereka berserah kepada Allah at-tafwid. Tapi sebahagian daripada mereka mentakwilkan. Selepas 300 tahun hijrah, agama Islam berkembang. Ramai daripada manusia memeluk agama Islam, daripada bangsa Yunani, dan daripada bangsa tak apa sekali Rom dan sebagainya. Semua mereka-mereka yang masuk ke dalam agama Islam masing-masing membawa akidah yang lama, kan, yang ada sembah patung, yang sembah matahari, jin, bulan dan sebagainya. Jadi apabila mereka memeluk agama Islam, bila mereka membaca ayat tangan, maka dia akan gambarkan tangan seperti tangan dia punya patung. Apabila dibaca ayat yang menceritakan tentang kaki, oh dia akan faham Allah menyebut kaki, maka kaki Allah ni sama seperti patung-patung yang pernah disembah dahulu. Jadi ulama selepas 300 tahun, bermula daripada Imam Ahmad yang salah itu dan sebagainya, ulama yang selepas 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun ni, dia kata sekiranya kita tidak menterjemahkan ayat ini, sekiranya kita tidak memperincikan makna wajah, makna tangan, makna turun, makna datang, diperincikan secara tersusun dan
ditulis di dalam buku-buku. Dia kata sekiranya kita tidak berbuat sedemikian, maka ramai umat Islam yang akan sesat. Kerana di peringkat awal 300 tahun yang pertama, bilangan umat Islamnya tak ramai, dan mereka dididik oleh Rasulullah SAW dengan nur keimanan yang amat kuat, dididik oleh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dididik oleh tabi'in, tabi'in. Tapi selepas 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun, umat Islam bertambah ramai, dan guru-guru pun tidak sampai kepada maqam sahabat, tidak sampai kepada maqam Rasulullah SAW, menyebabkan iman manusia seperingkat demi seperingkat itu semakin lemah. Bila iman itu semakin lemah, mereka senang dipengaruhi oleh syaitan. Bila senang dipengaruhi oleh syaitan, bila dibaca ayat yadullahi fawqa aydihim, syaitan pun bubuh dalam kepala dia Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tangan, mempunyai jari, mempunyai kuku, mempunyai 5 jari dan sebagainya, maka sesat umat Islam tersebut. Jadi ulama yang selepas 300 tahun ni, mereka melihat bahaya sekiranya ayat-ayat ini tidak diterjemahkan ataupun tidak diberikan makna yang khusus satu demi satu. Jadi pemberian makna secara khusus itu dipanggil sebagai takwil. Makna zahir tidak dikehendaki, makna tangan berjasad tak dikehendaki, makna wajah berjasad tidak dikehendaki, apa saja makna yang mempunyai persamaan dengan makhluk tidak dikehendaki. Jadi mereka memalingkan makna zahir, dipadam, dibawa kepada makna yang bersesuaian. Jadi ulama kata memalingkan makna zahir kepada makna yang bersesuaian, ini dipanggil sebagai takwil. Jadi ulama ahli sunnah radhiyallahu ta'ala anhum yang datang terkemudian, mereka kata perlu kepada takwil. Kerana sekiranya tidak takwil, umat Islam akan sesat sebagian besar keseluruhannya. Akan menganggap Allah duduk di atas langit, akan menganggap Allah berbadan perlu duduk di atas arasy, akan menganggap Allah mempunyai tangan, mempunyai muka, berjasad, datang, pergi, turun, naik, turun sebagainya. Maka ulama radhiyallahu ta'ala anhum al-mutaakhirin yang datang selepas 300 tahun, sebahagian besarnya mentakwil. Berbeza dengan ulama di awal, sebahagian besarnya menyerahkan makna kepada Allah kerana tiada keperluan untuk mentakwil. Tetapi setelah itu, ulama setelah 300 tahun, mereka kata sekiranya kita tidak mentakwil, maka ulama manusia Islam masing-masing akan memahami dengan pemahaman mereka sendiri, ditambah dengan kelemahan iman, ditambah dengan tidak memahami bahasa Arab, ditambah dengan syaitan, manusia-manusia yang sesat, menyesatkan, maka dikata semua umat Islam ketika itu akan sesat. Oleh sebab itu ulama yang terkemudian, Imam Ghazali, segala-gala imam dan sebagainya, mereka memikirkan tentang apakah makna yang sesuai sebagaimana yang telah dibuat oleh Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu mentakwilkan, memperincikan setiap makna agar difahami oleh manusia supaya mereka tidak berfikir dengan makna sendiri lalu salah. Jadi sekarang timbul dua keadaan. Di awal Islam, sebahagian besar daripada ulama salaf ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak beriktikad dengan zahir makna, tetapi mereka tidak memperincikan, melainkan beberapa ulama saja kerana tiada keperluan di zaman itu. Tetapi setelah itu, setelah 300 tahun yang pertama, ulama ahli sunnah wal jamaah mereka terpaksa memperincikan makna. Mereka bagi tahu istawa al-arash, duduk di atas arash bukan dengan makna duduk jasadnya, bahkan istawa bersemayam di atas arash dengan makna menguasai arash. Okay, sekarang ni bila kita kata duduk dipindahkan kepada makna menguasai, itu dipanggil takwil. Jadi ulama kata takwil ni bukan suka-suka, bukannya kita suka-suka mentakwilkan duduk dengan makna menguasai. Ulama kata takwil mesti bersandarkan kepada dalil. Apa saja takwil, nas-nas Al-Quran ataupun nas hadis, mesti disandarkan kepada dalil. Jadi disebabkan Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab, maka ulama al-sunnah yang mentakwil, mereka berpandukan kepada nas-nas Arab, mereka berpandukan kepada gaya bahasa Arab, bagaimanakah Arab menggunakan bahasanya. Jadi mereka mengkaji syair Arab, mengkaji percakapan Arab dan sebagainya. Mereka berkata lafaz duduk ataupun lafaz istawa banyak digunakan di dalam syair Arab, banyak digunakan dalam percakapan Arab dengan makna menguasai. Jadi mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab. Apabila Allah berkata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka ulama yang terkemudian mereka berkata ayat ini mempunyai dalil ataupun makna istawa dengan makna penguasaan mempunyai dalil daripada bahasa Arab, syair-syair Arab, percakapan Arab. Maka mereka berkata apabila Allah berkata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bermaksud
Allah Subhanahu wa taala menguasai arasy. Dan apabila kita terjemahkan Allah Subhanahu wa taala menguasai arasy, terjemahan menguasai arasy tidak berlawan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Dan terjemahan tersebut dipanggil sebagai takwil. Begitulah semua ayat-ayat yang lain. Ayat wajah ditakwilkan dengan makna zat Allah Subhanahu wa taala. Datang Allah Subhanahu wa taala ditakwilkan dengan makna datang pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemua takwil tersebut mempunyai dalil. Kesemua takwil yang dibuat oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai dalil daripada sudut bahasa Arab. Dari sebab tu takwil tidak boleh dibuat oleh mana-mana manusia. Kita hari ini ingin mentakwil ayat Quran tidak dibenarkan haram. Kerana ulama berkata takwil memerlukan kepada ahlinya, mempunyai syarat. Orang yang mentakwil tadi dia mestilah mahir dalam bidang tersebut dan dia mestilah pakar di dalam bahasa Arab. Jadi kita bukan ahli bahasa Arab, kita bukan dilahirkan dari kalangan Arab. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah mentakwilkan ke semua ayat tersebut. Apa saja ayat yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluk ditakwilkan. Maksudnya diterjemahkan dengan makna yang bersesuaian dengan Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan penggunaan bahasa setelah memalingkan makna zahir yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil dua. Jadi kita baca sedikit. Jadi penutup tu dia kata, maka di antara i'tiqad ini yang lebih sentosa ialah i'tiqad ulama mutaqaddimin. Sentosa ni dalam bahasa Arab dia panggil aslam. Aslam ni maknanya lebih selamat. Maknanya selamat tu sebab kita tidak memikirkan makna. Allah kata tangan, kita diam-diam. Ini makna zahir tidak dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya Allah nak? Itu kita kata saya tak tahu. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama Ahlussunnah memberitahu itu akidah ataupun pegangan tersebut dipanggil aslam, lebih selamat, kerana kita tidak masuk kepada perkara yang kita tidak menguasai sepenuhnya. Tapi tariq ataupun jalan ataupun cara ataupun kaedah yang digunakan oleh ulama mutaakhirin, iaitu ulama yang setelah 300 tahun, ulama kata ahkam wa a'lam. Maksud kaedah mentakwilkan setiap ayat dengan makna-makna khusus, ulama berkata cara tersebut lebih memberikan ilmu kepada manusia, lebih menyelamatkan manusia daripada akidah yang sesat. Jadi sekarang kita tengok beberapa contoh, contoh ayat-ayat mutasyabih yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Dan insyaAllah contoh ni kita bincangkan pada pengajian-pengajian yang akan datang, kerana masa pada tak sempat. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang tepat kepada kita dan kita beriktikad dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan moga-moga kita tidak sekali-kali menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan mana-mana makhluk. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.